Start. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sambung kelas MAT tingkatan 4. Topik koordinat geometri. Jadi hari ini kita masih lagi dalam sambungan kita untuk part 3. Soalan nombor 6. Okey, ini masih lagi melibatkan kalau minggu lepas melibatkan persamaan garis lurus, kemudian melibatkan garis bersilang kan, kena guna persoalan serentak. Lepas tu apa lagi ada, selari, serenjang, semua ada kat sini. Kita tengok soalan ni dulu. Saya akan lukis semula gambar dia. Dia punya gambar. Mana gambar saya? Gambar sini. Okey. Okey, saya tak lukis paksi dia, saya buat lebih kurang je, iaitu saya buat lebih segitiga ya. Kalau kita tengok betul segitiga dia macam tu. Kemudian dia satu segitiga dia. Okey. Kemudian sini ada J, ada K, ada L. Kemudian dia bahagi dua. Benda ni semua adalah dia punya titik tengah. Titik tengah dia putus dia buat. Itu. Okey, sini ada P, negatif 1, 3. Kemudian Q kat sini adalah 3, negatif 1. R, 0, negatif 2. Itu maklumat dekat gambar lah kalau kamu tengok. Dia ada paksi, saya tak buat. Saya buat ni je. Okey. Ini buku bahasa Inggeris. Baca jadi lain je cerita kejap. Mana Melayu punya? Soalan dia sama je buku ni. Cuma saya ada dua buku. Satu buku bahasa Inggeris, satu buku bahasa Melayu kita. Okey. Dalam rajah berikut, P negatif 1, 3 betul, Q 3, negatif 1, R 0, negatif 2 masing-masing ialah titik tengah. Bila dia kata titik tengah, sini maksudnya apa? Dia punya midpoint ini sama panjang lah. Ini sama panjang dengan ni. Sama panjang kan? Ni sama panjang dengan ni. Maksudnya itulah titik tengah kan? Okey. Kemudian J, KJ, KL, JL dengan keadaan J, P, QR bentuk sebuah segi empat selari. Segi empat selari J, P, QR. J, P, QR. Kalau yang ini membentuk segi empat selari, kamu tengok maksudnya yang ini dia mesti selari. Dia mesti selari kan? Ini selari, ini pun selari dengan sini. Dia selari. Okey. Bila yang ini selari dengan sini, sini lari sini, sini selari dengan sini. Nampak? Ini pun sama dengan sini. Okey? Kemudian dia punya cross ni pun akan selari. Jadi semua kat sini ada beberapa segi empat selari, bukan satu sebenarnya. Asal dia Mamat ni je cerita dia. Dia punya dia cerita dia sebab bila yang ini, ni selari, ni jadi dengan ni. Dia terus jadi segi empat selari lagi. Zigzag nampak? Jadi ada beberapa segi empat selari. Kalau saya tengok ni ada lebih kurang 3 segi empat selari. Okey, itu yang dia bagi tahu dulu. Cari persamaan garis lurus KJ. Okey, jom kita tengok KJ. A, kita nak cari persamaan garis lurus KJ. Jom kita tengok macam mana nak buat KJ. Bila kita nak buat KJ sini KJ, kita kena dapatkan keturunan tapi tak boleh dapat. Sebab apa? Sini dekat KJ hanya ada satu saja koordinat. Satu koordinat tak boleh buat apa, senyum je lah. Jadi kita kena pinjam kawan dia yang kat bawah ni sebab dia selari. Bila dia selari maksudnya apa? Keturunan dia sama. Jadi kita akan pinjam QR punya sebab apa? MQR sama dengan MKJ. Sebab apa? Dia selari. Saya akan buat MQR lah. MQR, formula kita pakai formula Y2 tolak Y1 je. Negatif 1 tolak dengan negatif 2 per dengan
3 tolak dengan kosong. Kita akan dapat 1/3. Dapat 1/3 bila kita letak kat gambar sini. M ni sama dengan 1/3, maksudnya yang selari dengan dia atas. Atas dia pun M sama dengan 1/3. Nampak? Itu kita gunakan selari. Dia sama. Jadi kita dah boleh buat persamaan dah. Macam mana buat persamaan? Kita selesaikan. Kita gunakan, dia ada dua formula boleh pakai. Formula pertama, Y sama dengan MX tambah C. Kan? Tapi untuk MX kita lebih favorite nombor 2. Kita akan pakai Y tolak Y1 sama dengan MX tolak X1. Yang ini lebih favorite bila kita guna, kalau contoh kalau M kita pecahan, dia lagi baik pakai benda ni. Sebab benda ni akan menghasilkan persamaan dengan jenis AM. Jenis AM maksudnya apa? Dia akan jadi sama dengan kosong. Okey, contoh tengok ni. Saya buat persamaan. Saya just ambil terus formula kita. Y tolak Y1 sama dengan M. X tolak X1. Jadi saya akan masukkan Y tolak. Satu koordinat dia pakai. Okey, koordinat mana kita pakai? Sebab kita nak buat KJ, kita kena ambil orang yang ada dekat KJ. Siapa orang yang ada dekat KJ? P. Jadi saya akan ambil kat situ. Y dia 3. M dia 1/3. Kat sini. X tolak. X1 kita -1. Selesaikan dapat. 3 pergi sebelah sini. 3 pergi sebelah sini dia akan jadi 3Y tolak dengan 9 sama dengan X tambah 1. Okey, yang ini 3Y kat situ sama dengan tolak X, tolak X tolak dengan 10 sama dengan kosong. Dapatlah persamaan KJ dalam bentuk siap. Macam mana? Okey. Boleh faham? Ada soalan tak untuk yang pertama ni? Satu-satu dulu. Boleh Ada 3 bahagian M dan persamaan. Ni formula. Boleh? Boleh cikgu. Boleh Cikgu kalau guna Y sama dengan MX tambah C tu jadi yang sama juga ke? Dia jadi yang sama, cuma dia ada pecahan. Okay. Tengok apa beza dia. Kalau kita pakai formula nombor 1, kita akan buat Y sama dengan 1/3 X tambah C. Jangan salah masuk koordinat. Koordinat ni jangan, bawah tak boleh Yang ni. Okay, kita masuk yang ini. Kita akan dapat kat situ adalah 3 sama dengan 1/3 kali -1 tambah C. 3 campur 1/3, negatif pergi sebelah sama dengan C. C kita akan dapat 10/3. Jadi jawapan kita kalau macam ni kita akan dapat Y sama dengan 1/3 X campur 10/3 macam ni. Okey. Jadi kalau kita darab semua dengan 3, kita pindah ke sebelah, jadi macam ni balik. Dua-dua jawapan diterima sebab jenis. Yang ini jenis keturunan, ini jenis am. Soalan dia bagi tahu dia hanya nak persamaan. Terpulang pada kamu nak buat jenis apa. Boleh? Boleh. Okey. Sabrina, boleh Sabrina? Boleh. Okey. Ni sebelum saya lupa nanti saya padam sekejap nanti saya padam habis semua nanti lupa nak tulis kat gambar rajah ni. Yang ni sini dia punya ni 3Y tolak X tolak 10 sama dengan kosong. Untuk JK. Okey, habis
Kecerunan saya dah tulis. Formula kita biar dulu. Okey, kita tengok yang kedua pula dia minta persamaan pembahagi dua sama serenjang. Apa benda pula ni? Persamaan pembahagi dua sama serenjang. Untuk siapa? Untuk JL. JL. Okey, jom kita tengok JL kat mana. Okey. JL sini. Ini JL Ini JL. Bila dia nak persamaan pembahagi dua, maksudnya kita kena bahagi dua. Ni dulu. Bila kita bahagi dua, kita kena dapat titik tengah. Titik tengah dah ada, R. Tak ada masalah. Jadi settle. Pembahagi dua sama serenjang ni kena ada dua benda. Benda pertama kamu kena dapat adalah titik tengah, midpoint. Titik tengah. Yang kedua kamu kena dapat kecerunan. Kecerunan dia kita gunakan teknik apa? Untuk serenjang tu. Serenjang. Formula M1, M2 sama dengan negatif 1. Ataupun boleh guna teknik yang saya ajar kamu lah. Tukar simbol, terbalikkan, songsangkan. Dua ni je dah boleh buat persamaan dah. Nampak? Okey, jadi titik tengah dah ada belum? Dah. Titik tengah kita adalah kosong negatif 2. Kamu tengok. Titik tengah dia kalau kosong negatif 2, yang ini adalah C. Terus. Dia adalah pintasan Y. Okey, kecerunan pula kena dapat apa? Bila kita nak berserenjang, kita dah ada yang ini. Kita kena dapatkan kecerunan ini dulu. Okey, daripada dapatkan kecerunan kita, ini baru kita cari dia yang berserenjang dengan dia. Kan? Jadi sekarang saya nak dapatkan kecerunan JR dulu. Nak dapat JR tak boleh terus kena pinjam siapa? PQ. Dia semua yang pinjam ni. Kan? Jadi saya akan ambil PQ, MPQ sama dengan 3 tolak negatif 1 per dengan negatif 1 tolak 3. Sini kita akan dapat negatif 1. 4 bahagi negatif 4. Negatif 1. Okey. Kalau yang ini adalah M dia negatif 1. Jadi kat sini pun M dia sama dengan negatif 1. Jadi kalau berserenjang dengan dia, macam mana jadi? Berserenjang maksudnya berserenjang. Jadi kita akan dapat M dia sama dengan 1. Kenapa 1? Kita negatif jadi positif. 1 terbalik macam mana pun tetap 1. Kalau masukkan formula pun sama. Dapat 1. Bila dah dapat kecerunan, kita dah ada pintasan belum? Dah. C pun dah ada negatif 2. Terus jawapan kita akan dapat persamaan tu, kita akan dapat jawapan kita Y sama dengan 1X. Maksudnya X, C kita negatif 2 dah dapat. Ini senang je sebab benda dah ada. Cikgu, Ya? dekat gambar Raja tu bukan ke R tu dia sentuh dengan paksi Y? Baik, R dia sentuh paksi Y sebab tu dia jadi C. Terus. Kalau dia sentuh paksi Y maksudnya kita terus anggap dia sebagai apa? Sebagai pintasan Y. Jadi kalau kita pakai formula kita yang Y sama dengan MX tambah C, kita tak payah carilah C. Dah ada. Lepas tu saya ambil terus C kita adalah apa? Negatif 2. Oh, nampak. Jadi Tadi kita... saya keliru C dia dengan M dia. Okey. Jadi kita nak cari M je lah kan? M. Boleh? Okey. Ini mudah sebab tu lah. Sebab benda tu dah ada. Kita cuma kadang-kadang tak nampak macam mana nak cari M dia. Tak nampak kan? Sebab ni tak ada. Tapi sebab kita dah buat dekat A tadi pinjam-pinjam, dekat nombor 2 ni kita dah tahu dah cerita dia kena pinjam-pinjam juga. Okey. Lepas ni semua dah ada ni. Kecerunan ni dah ada, merata dah ada dah. Banyak dah. Dah senang dah. Okey. Ya. Boleh? Saya tulis dulu. Nanti lupa pula. Ini persamaan pembahagi dua sama serenjang. Dia garisan dia bukan garisan ni. Garisan dia macam 90 darjah di sini sikit lah. Ni garisan ni. Sebab garisan dia mesti 90 darjah sebab
sama serenjang. Dia kata pembahagi 2 serenjang. Ini garisan ni adalah Y sama dengan X tolak 2. Okey. Dah saya padam pergi nombor 2, bukan B pula B. B. Ni kamu kena ingat kalau dia minta pembahagi 2 sama serenjang, kamu kena dapatkan yang pertama adalah titik tengah, yang kedua kamu kena cari kecerunan. Supaya tak lupa biar dia ada kat sini dulu. Biar dia duduk sini sekejap. Jadi kita buat apa? Pembahagi 2 sama serenjang. Perpendicular bisector nama dia. Okey, pertama kena dapatkan titik tengah. 2 kena dapatkan M. M dia kena tukar pula serenjang pakai formula M1, M2 sama dengan -1. Okey, kita masuk B B, garis lurus KJ dipanjangkan sehingga bersilang dengan pembagi 2 sama serenjang. Okey. Bagi garis lurus JL, apa ni? Serenjang bagi garis lurus JL pada titik S. Okey. Jenuh fikir Okey, sebenarnya garis ni dipanjangkan. Kalau kita panjangkan terus dipanjangkan, kan? Nanti yang ini pun akan panjang, nanti dia akan berjumpa. Dia akan bersilang. Contoh macam inilah ni kalau kita panjangkan, kalau nak gambar sebenar dia lebih kurang macam itulah. Ini J, ini K. Nanti akan ada S kat sini, S. Kan? S ni nanti dengan yang ni berserenjang ni dia akan pergi dia jumpa. Dia bertemu. Jadi bila bertemu maksudnya dia akan jadi apa? Titik persilangan. Dekat mana? Dekat S dia. Dekat S dia akan bertemu titik persilangan. Jadi macam mana nak cari persamaan koordinat titik persilangan? Minggu lepas 2 minggu lepas saya dah ajar kamu koordinat titik persilangan. Satu cara yang terbaik untuk kita kena kira nak dapatkan dia adalah kita gunakan persamaan serentak. Serentak siapa? Orang yang terlibat. Okey, garisan ni berapa persamaan dia? Ni 3Y tolak X tolak 10 sama dengan 0. Okey, garisan ni siapa? Ni Y sama dengan X tolak 2. Jadi kita boleh buat persamaan serentak. Nak buat teknik apa? Paling senang nak buat apa? Boleh pergantian, boleh penghapusan, boleh. Tapi saya paling senang dalam SPM pakai je kalkulator. Cuma nak pakai kalkulator kena susun cantik. Dia kena susun X kat depan. Ni saya susun X kat depan, dia akan jadi negatif X. Kemudian tambah 3Y sama dengan, ni pergi sebelah 10. Nampak? Kena faham mana datang ni Okey. Yang ni pula dia akan jadi negatif X juga. Tapi Y sahaja sama dengan negatif 2. Kita buat persamaan serentak pakai kalkulator, kita dapat terus jawapan dia. Tulis je jawapan dia siapa? S. Gitu. Yang ini kita buat pakai apa? Kau pakai kalkulator apa? Tahu kan buat persamaan serentak kan? Cuba buat tengok. Apa dapat? Mana kalkulator saya ni? Okey. Mod ANX. Okey. Kita pakai negatif 1, 3, 10. Kemudian negatif 1, 1 negatif 2. 86. Dapat?
Kan? 8, 6. Tak, jawapan kita S8, 6. Okey, logik tak? Oh, 8. Okey, logik lah kan. Sini pun baru 3. Dia atas lagi, jauh lagi sana 8. 6 pun ni 3 ni dah tinggi lagi. Dia jumpa jauh, dia sup ni. Pak. Dia jumpa macam tu. Boleh? Boleh faham? Macam mana berlaku benda ni? Okey? Boleh saya letak Boleh. koordinat S saya letak je, lupa lah. Sini S S86. Tapi kalau kamu jumpa soalan serentak pakai kalkulator, semua pakai kalkulator je. Kan? Tambah-tambah lagi kalau dia perlu nak cari koordinat titik persilangan. Okey. C hitung luas segitiga PQR. Okey. PQR. Mana PQR? PQR ada koordinat cantik, boleh buat terus kan. Sama dengan 1/2 modulus saya akan buat mula dengan siapa? Mula dengan R lah. R. 0 negatif 2 lawan arah jam. 3 negatif 1 negatif 1 3 0 negatif 2 balik. Okey. 1/2 kita ambil geng turun dulu. Ini congak je. 0 9 2. 9 2 maksudnya 11. Tolak dengan geng atas negatif 6 1. Negatif 6 1 negatif 5. Jadi kita akan dapat jawapan 1/2 ni 16. Jawapan akan dapat 8 unit kuasa 2. Itu luas apa ni? Luas untuk PQR. Ni. Boleh Ni senang ni. Luas dah boleh dah kamu. Dah cakap dah. Okey. Tengok seterusnya dia nak apa? Cari luas segitiga JKL. Okey, kejap. Tengok. JKL. Okey, tak ada koordinat. Tapi ini trik dia. Tengok Bila kamu tengok ni, nampak? Ni dengan ni segi 4 selari. Bila segi 4 selari maksudnya luas dia kena sama. Luas ni dengan luas ni sama. Ni luas ni sama ni, Pak. Sama. Okey. Jadi ni dengan ni pun segi 4 selari. Sama. Yang ini dengan ini pun segi 4 selari, nampak? Dia macam pantulan tu. Segi 4 selari sama. Jadi luas dia sama semua. Jadi automatik kita tak payah buat lah. Kita terus congak je lah. Jadi luas segitiga JKL sama dengan 4. 1, 2, 3, 4. 4 kali 8. Dapat jawapan kita 32 unit. Dah siap. Nampak? Okey, kamu kena ingat tu. Segi 4 selari dia sama besar. Dia sama semua. Okey, boleh Dapat jawapan 32. Itu nombor apa ni? Nombor 6. Kita tengok nombor 7 pula. Macam mana soalan nombor 7? Nombor 7 di mana kau?
Okey, dia nampak Rajah berikut menunjukkan segi 4 selari. Okey, cantik. 7. Sepadan ambil ini kalau dalam SPM dia banyak markah ni sebab dia ada kertas 1 dari soalan ni, kertas 2 pun ada soalan ni. Dua-dua kertas ada. Okey, saya target dia duduk dalam bahagian B lah, bahagian B. Tapi dia dengan vektor. Dia dengan vektor selalunya bergaduh. Dia tak duduk satu bahagian. Dia tak boleh duduk satu bahagian soalan tu tak boleh duduk vektor dengan koordinat, tak boleh duduk bahagian B. Serentak. Seorang kena A, seorang kena B macam tu. Okey. Itu jangkaan lah sebab benda tu lebih kurang. Nombor 7. Nombor 7 gambar rajah dia. Ini pun sama, saya lukis dia punya gambar rajah lebih kurang je. Dia punya segi 4 selari je. Saya ingat sikit lah. Okey. Sekarang tu dia ada bagi ni tepi. K P L M N. Jadi kat sini K A 4, P tak tahu. Okey, L 2, kemudian N -1, -2, M 4B. Okey. Oh, yang ni best. Yang ni antara benda paling best sekali. Okey, kita tengok. Rajah berikut menunjukkan segi 4 selari. Segi 4 selari. KLMN mempunyai bucu A4, 22, 4B dan -1, -2 kan. Soalan dia, cari nilai A dan B. Okey, ini sebelum kita pergi kat sini, saya cerita kamu dulu pasal segi 4 selari. Segi 4 selari, nak faham segi 4 selari adalah kamu tengok pada segi 4 selari yang paling simple, iaitu kita panggil dia ni rectangle apa? Segi 4. Sebab segi 4 ni juga adalah segi 4 selari. Okey, apa sifat dia? Kan? Sifat dia sebenarnya adalah ni. Dia berkongsi, penjuru dia berkongsi titik tengah. Dia berkongsi titik tengah yang sama. Nampak? Kan? Bila dia berkongsi titik tengah yang sama, kalau saya letak sini koordinat A, B, C, D, sini saya letak A, B, sini saya letak C, D, sini saya letak E, F, sini saya letak G, H. Tengok contoh okey. Bila dia berkongsi titik tengah sama, maksudnya titik tengah yang ini dengan ini, TT untuk AC sama dengan TT untuk BD. Titik tengah dia sama. Jadi kalau saya ambil titik tengah, macam mana formula nak cari titik tengah? Ya, kita ambil kat sini A campur E bahagi 2. Kemudian B campur F bahagi 2. Ini titik tengah. Okay. Sama dengan yang ini C campur G bahagi 2 dan D campur H per 2. Jadi kesimpulan kita kat sini, sebab ini adalah koordinat X dan Y, jadi maksudnya kesimpulan dia, kita akan ambil yang ini sama dengan yang ini. Formula kita. Jadi apa-apa segi 4 selari, kalau ada 4 koordinat, kita anggap apa? Hasil tambah X berpenjuru dengan hasil tambah X berpenjuru ni sama. Ini formula kita. Jadi A campur E sama dengan C campur G. Macam tu. X dengan X mesti sama nilai dia. Hasil tambah. Okay. Y pun sama, nampak? Ni dengan ni mesti sama. Ini kena pakai yang ni. Kalau kamu tak tahu yang ni, susah cerita dia nak buat tu. Kalau buat pasal persamaan, habis. Ada pelajar pergi buat keturunan. Jadi persamaan serentak ni. Kan? Okey. Boleh faham ni? Formula ni. Formula ni kita boleh buat kalau dia ada 4 koordinat ataupun dia ada 3, dia minta 1. Pun boleh cari lah. Kita boleh banding-bandingkan. Untuk apa?
semua segi empat selari. Semua jenis. Apa-apa pun tak kisah. Okey? Mari kita tengok soalan dia. Jadi kat sini untuk soalan ni nak cari A dengan B ni senang lah. Apabila kita cross ni, kamu akan dapati bahawa A campur dengan 4. Okey. A campur dengan 4 sama dengan negatif 1 campur 2. Terus kita dapat jawapan A sama dengan 1 tolak 4 dapat negatif 3. Nampak? Itu dapat. B pula ambil Y dia. Siapa? 4 campur B sama dengan 4 campur B sama dengan negatif 2 campur 2. Negatif 2 campur 2. Jadi kita akan dapat B sama dengan 0 negatif 4. Dah. Siap untuk A. A dah siap. Jadi A kita adalah negatif 3 dan B kita adalah negatif 4. Boleh? Okey? Ini senang sikit lah. Oh, goyang-goyang. Cik goyang-goyang pula. Boleh faham ke? Okey? Okey. Okey. Boleh saya tanda kita pergi B pula. Padam. Untuk B, apa soalan dia minta? Luas segitiga LKN. Okey, luas segitiga LKN. Kita ada koordinat tak LKN? LKN ada koordinat, cantik, senang. Kan? Koordinat L kita terus kita buat sama dengan 1/2. Kita ambil koordinat mana yang senang ni? L lah L. L 22 kan? 2 lepas tu K negatif 3 4. Lepas tu N negatif 1 negatif 2 patah balik dekat 2. Okey. Ini kamu dah cakap ni luas 1/2. Geng turun dulu. Geng turun ni apa? 8 6 tolak 2. 8 campur 6 tolak 2. Maksudnya 12. Okey. Tolak dengan geng atas. Oh, ni semua negatif. Negatif 6, negatif 4, negatif 4. Negatif 14. Okey, sini kita akan dapat 1/2 berapa ni? 26. Jawapan kita akan dapat 13. Ini mudah sikitlah. Kan? Okey. Luas sebab dia ada 3 koordinat senang. Tapi bahaya dia apa? Kalau A kamu salah tadi, soalan ni automatik salah tau. Dia kena jaga-jaga. Itu bahaya dia kat situ. Seterusnya, hitung juga jarak KN. Oh, dia nak jarak pula kan? Saya tulis ni dulu. Luas dia kat sini kita buat 13. Luas Okay, sekarang nak cari jarak pula. Jarak KN. Okey. Kena pakai formula jarak lah. Ada KN, kena ada KN. Saya letak K negatif 3, 4. Lepas tu N negatif 1, negatif 2. Formula kita untuk jarak adalah sama dengan punca kuasa Pythagoras theorem punya formula kurungan kuasa 2 tambah. Lepas tu dalam ni apa? Kena tolak. Tolak siapa? X dengan X, Y dengan Y. Jadi X negatif 3 tolak dengan negatif 1.
Y 4 tolak dengan negatif 2 macam tu. Hafal formula dia. Di kat sini kita akan dapat punca kuasa negatif 3 campur 1, 2. 4. Sini 6 kuasa 2, 36. 36 campur 4, 40. Siap. Itu jarak. Untuk apa? KN. Okey, ini dapat point. Tak payah, biar macam tu je. Biar. Kita kalau kita nak bunda pun jawapan akhir sekali. Kalau kita pakai, baru kita buat. Okey, ni jarak dia macam ni pun tak apa, boleh tinggal. Seterusnya, ada lagi. Seterusnya, cari jarak serenjang. Cari jarak serenjang dari titik L ke garis lurus KN. Okey, jarak serenjang. Jarak serenjang ni. Okey. Jarak serenjang. Kadang-kadang saya panggil dia mangkuk. Apa benda pula mangkuk ni? Mangkuk ni macam ni, contoh. Kita ada satu garis. Nampak? Kemudian ni AB contoh. Kemudian saya ada satu titik kat atas. Titik C. Saya nak cari apa? Jarak serenjang antara C ke garis AB. Okey. Nama lain dia, teknik dia mangkuk. Nama lain dia kita panggil dia jarak terpendek pun sama. Jarak terpendek. Macam mana nak buat? Kalau dulu kau belajar form 2 dulu pakai jangka lukis tu, kan? Kamu kena ambil jangka lukis, kamu kena potong sini, potong sini. Kemudian kita buat serenjang kan. Kemudian silang-silang. Ini kita panggil dia jarak serenjang. Jarak yang mana 90 darjah ke garisan tu. Ini kita panggil jarak serenjang. Okey. Macam mana nak cari jarak serenjang? Satu cara kalau dalam koordinat kita panggil apa? Kita sambung mamat ni. Bila kita sambung dia, maka dia akan menjadi segitiga. Nampak? Bila dia jadi segitiga, terus yang ini akan jadi apa? Tinggi H. Jarak serenjang ni terus bertukar nama jadi tinggi segitiga. Dan bawah ni kita panggil apa? Panjang tapak. Panjang tapak. Jadi apa formula kita? Luas segitiga sama dengan 1/2 darab dengan panjang tapak darab tinggi. Tapak boleh lah. Darab tinggi. Nampak? Yang ni kita nak guna untuk cari jarak tu. Jangan pakai nak cari jarak ni. Jarak serenjang nak cari, pergi pakai formula jarak. Kacau. Mana nak cari koordinat ni, kita tak tahu koordinat tu apa. Kan? Ada pelajar, cikgu saya buat persamaan ni serenjang. Kan? Kemudian saya buat soalan serentak dapat koordinat ni. Saya pakai koordinat ni dengan koordinat ni, cari jarak tu. Mak hai bila nak siap. Kita dah ada maklumat semua. Maklumat kita dah ada apa? Dia dah bagi hint tadi. Dia dah suruh cari apa? Dia suruh cari luas. Lepas cari luas, dia suruh cari panjang tapak. Semua tu kita dah ada. Nampak? Kita dah ada maklumat dah. Kita just habiskan je. Siap. Okey? Jadi jarak dia 40. Luas tadi berapa? 13. Jadi kita dah boleh cari dah. Dalam ni. Jadi formula kita adalah luas sama dengan 1/2 darab panjang darab tinggi. Ini tinggi dia. Kita boleh lukis gambar kita. Dalam eksperimen kamu tadi kalau gambar tu ada, kamu akan hantar kertas tu, kamu lukis je. Kamu letak sendiri. Yang ini tinggi. Contoh kalau pakai T, pakai H, letak sendiri. Dan itu adalah jarak serenjang. Masukkan luas kita 13, 1/2. Panjang tapak kita kira tadi punca kuasa 2, 40. Letak balik macam ni. Darab dengan tinggi. Kita pindah dulu. Jadi T akan dapat 26 per dengan punca kuasa 2, 40. Tekan kalkulator. Kat sini baru kamu nak bunda lah. Okey. 26 per punca kuasa 2, 40.
4.11. Betul ke? 4.11. Panjang dia adalah 4.11. Betul ke? Saya salah kira. Okey kan? Betul kan? Cuba cek tengok. Saya pun dapat 4.11. Sama kan? Sama-sama. Sama. Okey. Saya tengok jawapan dia. Oh, dia bagi lain lah. dia tambah satu lagi. Ting. Dia bagi 4 angka, tak apa. Kita bagi yang ni, tak apa, bunda kan. Jangan sikit sangat lah. Kita ambil yang ni lah. Okey. Jadi seterusnya, boleh faham ni? Boleh faham tak? Dia kena ingat ni. Kalau dia minta apa? Nama lain dia, saya lupa bagi tahu. Saya tak tulis, kamu lupa. Jarak terpendek. Nama juga. Jarak terpendek. Jarak terpendek daripada satu titik ke garis. Satu titik ke garis. Benda ni kita akan belajar nanti masa buat locus. Okey. Kita pergi terus dekat soalan C. Okey, hebat. Dah mudah formula dah ambil. Untuk soalan C dia minta apa? Garis lurus ML dipanjangkan ke titik P supaya KP berserenjang dengan MP. Oh, yang tu yang cerita P tu. Okey. P. Kemudian cari koordinat titik P. Oh, yang ini. Yang ini tak boleh buat apa. Kita terpaksa gunakan teknik persamaan. Titik P ni saya rasa persamaan lah paling sesuai. Iaitu kalau kita dapat titik P kat sini, kita kena cari persamaan KP. Kan? Kemudian kita cari persamaan KN. Kemudian kita buat titik persilangan. Maksudnya apa? Persamaan serentak. Apa pula KN? KN dapat belah sini, sorry. LM. Orang lain jadi cerita dia nanti. LM. KP dengan LM. LM ni persamaan dia terus sampai sini lah. Dia berjumpa. Berjumpa tu titik persilangan kita akan dapat. Okay, mula-mula kita tengok KP dulu. Nak buat persamaan KP kena ada kecurunan dia. Kat mana nak cari kecurunan KP? Kecurunan KP tak jumpa. Sebab semua tak ada koordinat. Jadi kita buat apa? Sebab dia kata 90 darjah, kita cari kecurunan LM dulu. LM dulu. MLN kita adalah negatif 4, 2. 2 tolak negatif 4, Y2 tolak Y1 per dengan 2 tolak 4. Jadi kita akan dapat kat situ 6 per negatif 2 akan dapat negatif 3. Jadi kecurunan ni M ni adalah sama dengan negatif 3. Ini pun M sama dengan negatif 3. Nampak? Jadi kalau ni negatif 3, siapa yang satu lagi tu? Dia terbalik. Sebab dia berserenjang, ini akan jadi 1/3 kecurunan dia. Okay? Buat persamaan. Macam mana buat persamaan? Kita buat macam biasa je. Saya akan gunakan koordinat K. K adalah negatif 3, 4. Jadi saya pakai formula Y tolak 4 sama dengan 1/3 X tolak negatif 3. Pakai formula ni kan. Yang ini 3 akan pergi belah sini. Kita akan dapat 3Y tolak 12. Yang ini X campur 3. Pindah semua. 3Y tolak X tolak 15 sama dengan 0. Yang ini KP saja. Okey. Sekarang kita buat LM pula. LM koordinat mana pakai? Kita ambil dua-dua dua-dua sedang. Jadi formula kita saya ambil Y tolak 2 sama dengan M kita negatif 3 X tolak 2. Ni tak ada pindah kan? Sebab dia tak ada pecahan. Negatif 3X campur 6. Jadi kita nak jadikan macam mana pun tak apa. Tak ada hal. Kan? Nak pindah ke mana? Y campur 3X tolak 8 sama dengan 0. Itu persamaan dalam bentuk am. Buat persamaan serentak. Yang penting susun XY aja. XY ni negatif X
campur 3Y sama dengan 15. Tu yang ini. Yang ini 3X campur Y sama dengan 8. Dah siap. Berapa? Sentak dia. Negatif 1, 3, 15. Kemudian 3, 1, 8. 0.9, 5.3. Okey, 0.9, 5.3. Kalau kamu dapat koordinat dalam bentuk perpuluhan yang tepat, maksudnya dia tak adalah poin panjang tak habis tu. Dia dapat macam ni je. Ni okey boleh ambil. Okey? Cuma tandakanlah jangan tinggal macam ni. Jawapan dia nak P. P adalah 0.9, 5.3. Cuma kadang-kadang dalam skema dia bagi dalam bentuk pecahan. Contoh macam soalan ni dalam skema dia bagi macam mana? Dia bagi macam ni jawapan. 9/10, 5, 3/10. Jawapan sama je. Nampak? Tapi kalau perpuluhan tu dapat panjang, pelik tu, kamu tukarkan jadi pecahan tak wajar. Okey? Boleh faham tak ni? Nombor 7. Idea pertama tu penting. Macam mana idea nak start nak buat apa? Ni, mula-mula ni. Nak dapat idea tu sebenarnya kadang-kadang yang tu yang kita nak kena belajar. Kan? Macam mana nak buat persamaan apa semua, insya-Allah kau boleh ingat. Nak start jawab soalan, yang tu penting. Okey. Tengok satu lagi Boleh ke? Jalan 7, 8 Soalan nombor 8. Okey. Okey, boleh. Sepadam. Kawan saya tanya, kenapa kau tak ambil yang whiteboard besar lagi? Kenapa pakai kecil? Lagi besar whiteboard, lagi banyak nak kena padam. Dia masa rajin tulis tu lagi banyak kena padam. Yang kecil padam, padam tak apa, pelan-pelan. Tengok soalan nombor tu gambar dia. Okey. Tengok kejap lukis kejap Oh yang ni saya kena lukis part C juga C ni nombor 8. C gitu. Ada garisan macam ni. Ada T macam T. Okay. Ini C. D. B. 15 kosong. Sini A. 05. Okey, kejap. Kita tengoklah apa soalan ni tanya ni. Dia bagi apa? Rajah berikut menunjukkan garis lurus CD yang bertemu dengan garis lurus AB pada titik D. Diberi bahawa titik C terletak pada part CY. Okey. Tulis persamaan garis lurus AB dalam bentuk pintasan. Ini senang. Kan? Jadi formula dia untuk A, persamaan dalam bentuk pintasan. Persamaan dalam bentuk pintasan, formula dia adalah X per A campur Y per B sama dengan 1. Okey. Apa soalan B pula? B diberi 3 AD sama dengan 2 DB. 3 AD sama dengan 2 DB. Okey, yang ini kita boleh tukarkan dia jadi nisbah. Nisbah yang mana? AD DB. Saya potong AD, pindah belah sini.
2 potong pindah belah sini. Jadi kesimpulan kita DB3 AD2. DB3 AD2. Okey. C. Ini saya idea dulu, starting idea ni. Garis lurus CD berserenjang dengan garis lurus AB. Cantik. 90 darjah. Cari pintasan Y bagi garis lurus CD. Maksudnya kita kena cari apa? M dulu. Cari M dulu. So C cari M dengan menggunakan formula M1, M2 sama dengan negatif 1. Cari M, kita buat persamaan Y sama dengan MX tambah C. C inilah yang dia nak cari. C tu juga adalah C, dapat huruf pun sama. C tu juga adalah C, Pak. C ni juga adalah simbol bagi pintasan Y. Okey? Saya dah bagi idea sebab saya nak bagi kamu try buat. Okey, kita tengok soalan ni saya rasa lebih kurang 3, 2, 2. Lebih kurang dalam 5 minit. Cukup ke 5 minit? Try tengok. Cuba. Okey. Try tengok. Ada 3, 2, 3 dah. Semua dah. A dulu. A senang je. Sebab A ni dia terus ambil pintasan saja. Kan? Dia nak persamaan AB. AB. So, jawapan kita X per pintasan X. 15. Dan campur dengan Y per pintasan Y. 5. Sama dengan 1. Ini je jawapan dia. Siap. Okey, ini dia panggil persamaan jenis pintasan. Jangan buat apa dah? B. Dia nak apa? Nisbah pula. Nisbah saya biasa saya lukis dulu balik. Ini saya letak A 0,5. Kemudian ni D tengah-tengah. Tak tahu XY. Ujung ini B 15, 0. Nisbah 2, 3. Okey. Jadi kalau kamu tengok kat sini, apa kita nak buat? Kita guna teknik silang. Saya ajar kamu biasa teknik silang. Teknik silang, saya potong tengah dulu. Letak X sama dengan, letak Y sama dengan. Okey. Kemudian cross. X 0 kali 3, 0. Campur 15 kali 2, 30. Bahagi dengan 2 campur 3, 5. Jawapan kita akan dapat 30 bahagi 5, 6. Y pula sama buat Y lah. 5 kali 3, 15. Campur 2 kali 0, 0. Bahagi dengan hasil tambah kita 5. Jawapan dapat 3. Dapatlah koordinat D kita kat situ adalah 6, 3. Siap. Tak tadi. 6, 3. Nampak? Soalan C ni senang lah. Sebab benda semua dah ada. Jadi, kena cari dulu first kali. Untuk soalan C, saya akan cari MAB dulu. MAB adalah, kita boleh guna formula negatif pintasan Y per dengan pintasan X. Dia ada formula ke? Ini formula keturunan juga. Dia akan dapat negatif 5 per 15. Dapatlah negatif 1 per 3. Itu AB punya. Jadi DC, MDC. Sebab kita nak dapatkan apa? Berserenjang. Negatif akan jadi positif 1 per 3. Terus tukar jadi 3 saja. Dah boleh buat persamaan. Boleh buat persamaan macam biasa. Ambil koordinat 6, 3 ni. Dan saya akan ambil Y tolak 3 sama dengan 3 X tolak 6. Dapat jawapan kita Y tolak 3 3X tolak 18. Y sama dengan, kena buat bentuk keturunan lah sebab kita nak dapatkan pintasan. Jadi 3X tolak 15. Jadi soalan tanya apa? Koordinat ke? Cari pintasan Y saja. Jadi jawapan kita boleh tulis pintasan
Y adalah sama dengan negatif 15. Atau kita boleh bagi koordinat pun tak apa. 0, negatif 15. Okey? Itu lebih kuranglah soalan nombor 8. Tengok satu lagi. Boleh faham ke ni? Boleh? Boleh. Boleh. Teruskan. Satu lagi. Nombor 9. Pendek nombor 9 ni je. Okey, nombor 9. Gambar rajah dia pun segi 4 je. Saya lukis gambar kejap. Tengok. Kotak je. Kotak situ lah. B27, C, D3 negatif 1, A pun tak tahu, ada persamaan. Y sama dengan 2X tolak 7. Okey, yang tu yang saya nampak. Kita baca pula. The following. Mana buku Melayu? Tak apa. Rajah berikut menunjukkan segi 4 tepat. A, B, segi 4 tepat. Segi 4 tepat maksudnya automatik dia terus jadi 90 darjah. Sebab dia adalah segi 4 tepat. Okey. Persamaan garis lurus CD ialah Y sama dengan 2X tolak 7. Jadi kita tahu yang ini adalah dia punya kecerunan. Bila sini kecerunan maksudnya yang kat sini selari. Selari terus Y sama dengan 2X tambah C. Letak je. Belum siap lagi. Okay. Yang kat sini pula Y sama dengan negatif 1/2X tambah C. Ini pun sama. Y sama dengan negatif 1/2X tambah C. Ini idea je, letak je. Tak habis kira pun lagi. Persamaan garis lurus AB. Memang dia minta pun. Okay. Jadi untuk A, nombor 9. Okay. AB. Y sama dengan 2X tambah C. Masukkan koordinat kita. Y kita 7. Sama dengan 2 kali 2 tambah C. Kita akan dapat 7 tolak 4. 3. Jadi jawapan kita Y sama dengan 2X campur 3. Tak sini. Dapat AB. Okay. Senanglah ni. AD. AD pun dah ada semua. Dah tulis siap dah. AD, B. AD, Y sama dengan negatif 1/2X campur C. Masuk koordinat yang berkenaan. Negatif 1 sama dengan negatif 1/2X3 campur C. Negatif pergi sebelah jadi tambah. Negatif 1 campur 3/2 sama dengan C. Negatif 2 campur 3 adalah 1/2. Dia dapat persamaan kita Y sama dengan negatif 1/2X campur 1/2. Ini C 1/2. Nampak? Ini untuk yang tu. Kemudian koordinat A. Ini senang nampak. Dia dah ulang. Benda ni dia dah repeat balik. Nak dapat koordinat A, yang ini kita pakai apa ni? Titik persilangan. Mana pen saya tu dia? Okay. Nampak? Ni song. Ni song. Titik persilangan. Jadi bolehlah kita buat terus persamaan serentak untuk dapatkan koordinat titik A kat situ. Try Sini saya susun dulu. Dia akan jadi negatif 2X campur Y sama dengan 3. Yang bawah ni. Yang bawah ni darab 2 semua. Kalau darab 2 semua dia akan jadi X
campur 2Y sama dengan 1. Bagi cantik lah, tak nak ada pecahan lah. Ini boleh buat soal serentak. Tekan kalkulator sahaja. Terus dapat koordinat untuk apa? A. Okey. Negatif 2. 1, 3. Kemudian 1, 2, 1. 1, 2, 1. Negatif 1, 1 dapat. A negatif 1, 1. Letak kat gambar dia. Negatif 1, 1 A. Ya kan? Faham Sebab kita dah buat 2-3 kali dah. Cari persamaan yang berserenjang. Kemudian berlaku apa? Titik persilangan. Buat persamaan serentak. Soalan seterusnya dia minta luas segi 4 A, B, C, D. Luas segi 4. Tengok, yang tak ada koordinat C. Kita boleh guna teknik tadi. Nak dapat koordinat C. Teknik apa? Teknik perpenjuru. Ini akan jadi X dan Y. Nampak? Teknik penjuru yang kita cerita tadi yang dia kongsi tiap tengah. Hasil tambah tu sama tu kan. Jadi untuk C, kita campur ini X tu kan. Negatif 1 campur X sama dengan ni 3 campur 2. Jadi X kita akan dapat kat situ 5, 6. Nampak? Koordinat C. Y pula hasil tambah Y. Y dia kita ambil 1 tambah Y sama dengan 7 tambah negatif 1. Kita akan dapat Y sama dengan 5. Dia dapat koordinat. Dia cepat. Sebab tu segi pasdari penting kan ini penting juga lah kena tahu kan. Sekarang dah boleh buat dah iaitu dia punya apa? Luas. Jadi luas sama dengan 1/2. Mulalah mana-mana. Saya ambil yang ini ada negatif 27 lah. 27 negatif 1, 1, 3 negatif 1, 6, 5 patah balik kepada 27. Dapat jawapan 1/2. Yang bawah dulu. Okey. 2, 3, 3, 15. 18. 18 campur dengan 42. 18 campur dengan 42, 60. Tolak dengan yang atas. Negatif 7, 3, negatif 6, 10. Negatif 7, 3, tinggal negatif 4. Negatif 4, negatif 6, negatif 10. Negatif 10 dengan 10, habis kosong. Jawapan kita akan dapat 30. Luas dia. Luas segi 4, A, B, C, D. Okey. Macam mana? Boleh ke? Okey. Okey, cikgu. Okey Okey, jadi kalau macam tu saya bagi kamu untuk soalan yang terakhir ni kamu try buat saya bagi jawapan. Cubalah nanti bila tengok nombor 10 ni soalan nombor 10 mana?
Okey, ini soalan nombor 10 lebih kurang. Tengok jawapan dia adalah A, Y sama dengan negatif 2X campur 11. B, 6 negatif 1. C, 3, 5. Dan D, 8, 6. Okey, kamu cuba buat. Boleh? Try Nanti kalau tak dapat bagi tahu. Okey. Jadi nanti kamu buatlah, nanti kalau tak dapat WhatsApp lah. Kan? Jadi untuk malam ni kita sampai sini dulu. Okey. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Boleh Cikgu.